Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Komander US Indo-Pacific Command. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah negara Brunei Darussalam akan terus bekerjasama dengan semua negara anggota ASEAN dalam mengukuhkan usaha membina komuniti ASEAN. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Laksamana John C. Aquilino, Commander US Indo-Pacific Command US Indo-PACOM. Menyertai Tuan Yang Terutama ialah Puan Yang Terutama Karen R. McClellan, Duta Besar Istimewa Mutlak Amerika Syarikat ke Negara Brunei Darussalam, Kapten Melvin Smith, Executive Assistant dan Lieutenant Commander Samuel S. Kim, Chief Office of Defence Cooperation. Juga hadir semasa majlis menghadap tersebut ialah Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan, dan Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Belhasan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB. Tuan Yang Terutama Laksamana John C. Aquilino dan rombongan berada di negara Brunei Darussalam bagi lawatan selama 3 hari bermula dari 7 hingga 9 Ogos 2022. Majlis menghadap berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Laksamana John C. Aquilino. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat mempunyai hubungan kerjasama pertahanan dan ketenteraan yang telah dimeterai melalui penandatanganan Memorandum Persefahaman dalam kerjasama pertahanan pada 29 November 1994. Hubungan pertahanan dua hala diperkukuhkan melalui kerjasama dalam bentuk pertukaran lawatan, mesyuarat pertahanan dan ketenteraan, eksersis, latihan, pertukaran profesional dan kursus. Kedua-dua negara juga saling bekerjasama dalam pelbagai hala. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam Pertusan Sempena Hari ASEAN 2022 bertitah negara Brunei Darussalam akan terus bekerjasama dengan semua negara anggota ASEAN dalam mengukuhkan usaha membina komuniti ASEAN bagi mempromosi keamanan, keselamatan dan kestabilan yang berpanjangan, pembangunan mampan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta kemakmuran dan kemajuan sosial bersama di rantau ini. Titah Baginda tahun ini menandakan ulang tahun ke-55 sejak penubuhan ASEAN dan Hari ASEAN menadakan acara untuk meraihkan pencapaiannya dan merenung masa depan ASEAN sambil berusaha untuk merealisasikan ASEAN yang berorientasikan dan berpusatkan rakyat. Hari ASEAN disambut pada setiap 8 hari bulan Ogos. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah di sebalik cabaran-cabaran yang dihadapi oleh rantau ini sejak beberapa tahun lalu, dari gangguan disebabkan oleh pandemik COVID-19 kepada persaingan geopolitik, ASEAN akan terus bekerjasama rapat dalam kalangan negara anggota dan rakan-rakan luar untuk mempercepatkan pemulihan rantau ini serta pembangunan yang berterusan
bagi keamanan dan kemakmuran seluruh penduduknya. Dengan hanya beberapa tahun sahaja lagi sebelum ASEAN mencapai visi Komuniti 2025, titah baginda adalah penting untuk ASEAN terus menegakkan ASEAN Centrality dan perpaduan ASEAN supaya ASEAN bergerak maju dengan harmoni menuju masa hadapan bersama-sama. Ini boleh direalisasikan melalui kerjasama rapat dan penyelarasan untuk membolehkan ASEAN menangani cabaran-cabaran di samping memanfaatkan peluang-peluang yang mungkin timbul bagi faedah bersama. Dalam hubungan ini, negara Brunei Darussalam titah baginda menyokong sepenuhnya Kemboja serta usaha-usahanya selaku pengerusi ASEAN tahun ini di bawah tema ASEAN menangani cabaran bersama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah negara Brunei Darussalam akan terus bekerjasama dengan semua negara anggota ASEAN bagi mengukuhkan usaha membina komuniti ASEAN dalam mempromosi keamanan, keselamatan dan kestabilan yang berpanjangan, pembangunan mampan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta kemakmuran dan kemajuan sosial bersama di rantau ini. Baginda bertitah melihat ke hadapan negara Brunei Darussalam bersedia bekerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN lain dalam menetapkan hala tuju untuk melakar visi komuniti ASEAN pasca 2025 dengan rantau ini disifatkan mempunyai hubungan kejiranan yang kukuh, persahabatan yang erat dan kerjasama yang mengutamakan keamanan dan keselamatan serantau termasuk kesejahteraan dan sumber pendapatan penduduknya. Pada mengakhiri titah perutusan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan ucapan selamat sejahtera kepada semua penduduk ASEAN dan bagi usaha berterusan ke arah masa hadapan yang lebih cerah bagi rantau ini dan rakyatnya. Aplikasi BruHealth sedang dikemas kini dengan satu ciri promosi kesihatan baharu iaitu BN on the Move. Ikuti perincian bahan beritanya selepas ini bersama bahan berita lainnya. Dalam masa 1 minggu kebelakangan, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam menunjukkan pengurangan. Kadar purata kes pada minggu ini sebanyak 578 kes sehari berbanding 628 kes sehari pada minggu lalu. Sebanyak 62,148 keputusan ujian ART dimuat naik ke aplikasi BruHealth dalam masa 1 minggu. 6.4% daripadanya adalah keputusan ujian ART positif. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. 5 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sehingga 7 Ogos 2022, kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam kekal berada di tahap yang tinggi dengan 75.6% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk negara ini telah mendapatkan dos ketiga dan 7.8% juga telah mendapatkan dos keempat. Sebanyak 537 kes baru telah dilaporkan iaitu 532 kes hasil ujian ART dan 5 kes adalah hasil dari 211 ujian makmal RT-PCR yang dilakukan. Juga dimaklumkan pada sidang media ialah aplikasi BruHealth yang sedang dikemas kini dengan satu ciri promosi kesihatan baharu iaitu BN on the Move, BNOTM.
Ia akan dilancarkan pada hari Ahad 14 Ogos 2022. Menurut Menteri Kesihatan, ciri baharu tersebut bertujuan menggalakkan orang ramai menjadi lebih aktif dengan melakukan aktiviti seperti berjalan kaki bagi mencegah atau mengawal penyakit-penyakit tidak berjangkit. Dalam masa yang sama, Kementerian Kesihatan juga akan melancarkan kempen 1 bilion langkah bersama ataupun 1 billion steps together campaign, iaitu satu cabaran besar-besaran di peringkat negara untuk bersama-sama mencapai 1 bilion langkah dalam masa sebulan. Inisiatif ini juga akan bermula pada 14 Ogos 2022, di mana pendaftaran ataupun early bird telah mula dibukakan pada hari Isnin 8 Ogos 2022 di dalam aplikasi BruHealth bagi mereka yang ingin menyertai kempen tersebut. Orang ramai adalah diingatkan untuk mengemaskini aplikasi BruHealth masing-masing ke versi yang terkini, iaitu versi 3.0.6, dan seterusnya dialulukan untuk menyertai majlis pelancaran kempen 1 Billion Steps Together Challenge yang akan diadakan pada hari Ahad 14 Ogos 2022 di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan pada jam 6.30 pagi. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengurusan Biasiswa dan Urus Setia Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan pagi tadi mengadakan majlis sambutan awal tahun Hijrah 1444 di Jabatan Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Hadir Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Ceramah khas bertajuk Di Sebalik Pengajaran Hijrah, Bersabar, Berikhtiar, Bertawakal dan Berdoa menjadi pengisian majlis yang menggariskan pemahaman dan penghayatan mengenai pengajaran di sebalik peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Seramai 150 pegawai dan kaki tangan hadir ke majlis berkenaan. Kementerian Pertahanan hari ini menerima lawatan rasmi daripada Tuan Yang Terutama Laksamana John C. Aquilino, Commander US Indo-Pacific Command. Sejurus tiba di Bolkiah Garrison, Tuan Yang Terutama dialulukan oleh Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Di Kementerian Pertahanan, Tuan Yang Terutama mengadakan kunjungan hormat berasingan kepada Brigadier General Besara Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Qadir, Timbalan Menteri Pertahanan dan Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Kaum wanita tidak terkecuali dalam menanai tanggungjawab dan berganding bahu untuk menangani wabak COVID-19 daripada terus menular. Sehubungan itu, Malam Munajat ke-47 khas untuk wanita diadakan secara maya buat kali ketiga di bawah penganjuran Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara yang menyertainya, Datin Hajah Nahriah binti Haji Awang Asbi, isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Juga diadakan bacaan Surah Yasin, doa munajat, doa peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam. Turut menyerikan acara tazkirah bertajuk Hijrah Itu Mudah Yang Penting Istiqamah. Pengambilan pusingan kedua HIKAS 2022 secara dalam talian bagi kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi awam iaitu Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Politeknik Brunei bagi tahun akademik 2022-2023 akan bermula esok 9 Ogos pukul 8.30 pagi. Ia akan ditutup pada 14 September 2022 pukul 3 petang. Kursus-kursus yang ditawarkan adalah di peringkat ijazah pertama, Diploma Tertinggi Kebangsaan dan Diploma Level 5. HIKAS dibuka kepada pemegang kad pintar negara Brunei Darussalam berwarna kuning, ungu atau hijau. HIKAS tidak akan memproses permohonan di bawah skim latihan dalam perkhidmatan atau permohonan orang asing yang tidak mempunyai kad pintar yang disebutkan tadi.
Pemohon boleh menggunakan keputusan yang diramal untuk memohon dan akan diberi tawaran bersyarat oleh institusi berkenaan sekiranya berjaya. Keterangan lanjut, layari laman sesawang Kementerian Pendidikan atau HIKAS. Bagi sebarang pertanyaan, hantarkan email atau hubungi talian seperti yang tertera. Sistem kad pengenalan baharu akan mula beroperasi secara berperingkat di Ibu Pejabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK dan cawangan-cawangannya bermula hari Rabu 10 Ogos 2022. JIPK dalam siaran akhbarnya memaklumkan pada peringkat percubaan, pendaftaran hanya dibuka kepada mereka yang baru mencapai umur 12 tahun, khusus bagi warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Borang pendaftaran boleh dimuat turun di laman sesawang www.immigration.gov.bn. Sementara itu, kaunter-kaunter pendaftaran di pejabat cawangan-cawangan JIPK daerah Belait, daerah Temburong dan daerah Tutong akan ditutup pada pukul 12.30 hari 9 Ogos 2022 bagi membolehkan persiapan dibuat ke arah memastikan pendaftaran menggunakan sistem baharu berjalan lancar. Untuk maklumat lanjut dan pertanyaan, hantarkan email atau hubungi talian-talian seperti yang tertera. Seorang lelaki warga negara tempatan dijatuhi hukuman denda RM7,000 atau 7 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda. Sufian bin Syahdan, 47 tahun, dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Belait bagi kesalahan memiliki barang tegahan iaitu 8 karton dan 7 paket rokok pelbagai jenis. Tertuduh mengaku bersalah dan diberi tempoh sehingga 27 Februari 2023 untuk menjelaskan denda. Semua barang terlibat dihukum berampas untuk dimusnahkan. Separuh jalan kawasan kilometer 26.9 hingga kilometer 26.7 di Lebuh Raya Muara Tutong, Halam Muara akan ditutup sementara esok 9 Ogos hingga 11 Ogos 2022 bermula 8 pagi hingga 6 petang. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan adalah untuk membolehkan kerja-kerja membaiki pagar rosak di kawasan Golf Course Empire Jerudong dapat dilaksanakan. Sehubungan itu, para pengguna lebuh raya tersebut dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas. Sebarang aduan, hubungi talian Darussalam 123 atau live chat talian Darussalam 8333-123 atau email ke pro@pwd.gov.bn. Negara Brunei Darussalam akan menyertai kejohanan Sukan Solidariti Islam ke-5 yang bermula pada 9 hingga 18 Ogos 2022 di Konya, Republik Turkiye. Majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen negara Brunei Darussalam diadakan pagi tadi di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Menyempurnakan penyerahan bendera negara, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, kepada Dayang Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, Chef Dimission kontingen negara Brunei Darussalam ke Sukan Solidariti Islam ke-5. Kontingen negara dianggotai seramai 3 orang, terdiri daripada seorang atlet dan 2 orang pegawai. Sukan berenang merupakan acara sukan yang akan disertai dan merupakan penyertaan negara kali ke-4. Kontingen negara Brunei Darussalam yang menyertai Sukan Para ASEAN ke-11 di Solo, Indonesia selamat kembali ke tanah air lewat petang kemarin. Rombongan antaranya terdiri daripada atlet sukan olahraga badminton dan renang. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi menyambut ketibaan kontingen Dayang Zainab binti Haji Morshidi, pemangku pengarah pembangunan belia dan sukan. Kontingen negara diketuai oleh Awang Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur selaku Chef di Mission. Semasa tamasya sukan tersebut, atlet negara berjaya membawa pulang 1 pingat emas, 1 pingat perak dan 3 pingat gangsa
dalam acara olahraga. Saya bersyukur karena kedua-dua acara saya mendapat pingat. Persaingan itu memang ada, yaitu terutama daripada Vietnam dan juga Indonesia dan juga dari Filipina. Perlawanan pencak silat peringkat akhir diadakan petang kemarin sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. Perlawanan diadakan di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok, Temburong. Awang Muhammad Zulkarnain bin Haji Abdul Rahim dan Awang Muhammad Adam bin Haji Imran masing-masing memenangi kategori cakak asli lelaki dewasa dan kuntau lelaki dewasa. Manakala Awang Muhammad Akmal Razik bin Faizal dan Awang Ali Ibrahim bin Haji Nasib masing-masing menjuarai kategori cakak asli lelaki remaja dan kuntau lelaki remaja. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Suhaili, pemangku penolong pegawai daerah Temburong.